Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan puan-puan, kita bertemu lagi sambungan penjelasan saya terhadap buku saya. Anda bertanya, Kapten menjawab, soal jawab agama tentang keibubapaan dan anak-anak. Kali ini kita masuk tentang amalan apabila masuk ataupun apabila pindah ke rumah baharu. Ada dua soalan ya. Pertama, kena ke buat kenduri kendara, panggil jiran-jiran, panggil ahli taman perumahan tersebut, okey. Yang kedua, macam mana kalau ada makhluk gaib ke, ada jin ke, ada syaitan ke yang telah terlebih dahulu menghuni rumah tersebut, nak kena halau ke? Kalau nak kena halau macam mana tu? Okey, dua soalan je. Bagi soalan pertama, tak perlu nak buat kenduri. Kalau nak buat silakan, tak nak buat pun tak mengapa. Tujuan nak buat kenduri itu supaya kita berkenalan dengan jiran-jiran, berkenalan dengan ahli qaryah, ahli taman perumahan, dan ini tercapai melalui dua perkara. Pertama, cara nak buat kenduri. Kedua, kalau tak nak buat kenduri, bajet kurang ke apa ke, boleh je pergi jumpa hari Ahad petang ke apa, sambil jalan-jalan pergi jumpa. Assalamualaikum, saya jiran baru masuk rumah nombor sekian-sekian. Apa khabar? Salam perkenalan sahaja. Boleh. Kalau nak buat majlis kenduri, boleh. Tapi buat kenduri sahaja. Tak payah baca Yasin, tak payah zikir-zikir, tak payah doa-doa. Sebab zikir dan doa tu kebiasaannya di Malaysia, ia tidak dilaksanakan dengan cara yang sunnah. Ia adalah satu package, ia adalah satu tertib yang tidak berasal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara berzikir itu pula sangat biadab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cara berdoa itu juga sangat biadab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak payah buat. Okey? Jadi kalau nak buat kenduri, panggil je, terus makan. Sambil dia orang makan-makan, anda pun pergi jumpa, sembang-sembang, berkenalan. Tak perlu buat majlis doa selamat, majlis tahlil apa semua tu. Okey? Ini untuk soalan pertama. Soalan kedua, macam mana kalau ada makhluk gaib lain yang telah sedia menghuni rumah tersebut? Baik, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita nak bicara tentang makhluk gaib ni, kita kena berfikir cara mereka berfikir. Okey, macam mana kita nak tahu cara mereka berfikir? Okey, jemput baca buku saya, 7 tipu daya syaitan ke atas umat Islam. Juga baca buku saya, Sunnah Nabi SAW dalam menangani gangguan makhluk gaib. Baik, tak apa. Secara ringkasnya, dalam kesempatan ini, secara ringkasnya, kalau seseorang tu merasakan ada makhluk gaib di rumahnya, cara menghalau bukanlah panggil ustaz untuk halau. Sebab bila panggil ustaz halau, jin ke syaitan ke makhluk gaib tu ada, dia pergi untuk malam tu sajalah. Dia pergi untuk petang tu sajalah. Esok lusa dia datang balik. Takkan kita nak panggil ustaz tu tiap-tiap hari. Dan kalau betul ada jin, kalau betul ada syaitan, kalau betul ya, dia terbahagi kepada dua pula. Okey, terbahagi dua. Pertama, jin yang jenis perebet ni, dia tak tahu. Dia tengok ustaz mari je, pegang tasbih je, baca doa, baca selawat je, dia lari. Okey, dia jenis perebet ni. Tapi ada juga jin yang bijak sikit, yang ranking dah tinggi sikit, yang sarjan ke, yang major ke, yang lieutenant colonel ke. Dia tengok apa orang tu buat. Kalau orang tu buat majlis bid'ah, cara-cara kurafat, cara-cara bid'ah, tetapi yang dihiasi dengan ayat-ayat Quran. Ayat Quran ni satu tu je, lepas tu lah mula mengarut apa semua tu, maka dia pura-pura meninggalkan rumah itu untuk memberi kefahaman palsu kepada tuan rumah bahawa dia takut kepada majlis tersebut. Padahal dia suka majlis tu. Sebab itu bid'ah. Syaitan dia sangat suka kepada bid'ah. Sebab bid'ah itu merosakkan ketulinan agama. Syaitan dia sangat suka. Lalu dia pura-pura lari untuk memberi keyakinan, untuk memberi kefahaman palsu kepada tuan rumah bahawa ustaz yang dia panggil tu, apa yang ustaz buat itu adalah betul. Kemudian beberapa hari, beberapa minggu, dia datang kacau balik. Tuan rumah tu panggil ustaz tu balik. Ustaz tu buat balik benda yang sama tu, dia pun buat-buat lari. Padahal dia lari bukan sebab dia takut kepada tu. Tak, dia buat-buat lari untuk memberi kefahaman palsu bahawa apa yang tuan rumah tu buat, apa yang ustaz yang dipanggil itu buat adalah perkara yang benar. Padahal salah, padahal bid'ah, padahal satu kebiadaban kepada Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, bayangkan berzikir kepada Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lepas tu makin laju, akhirnya tinggal illallah, 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 illallah. Kemudian berdoa dengan
cara, nada, lafaz yang kita kata seseorang yang beriman kepada Allah tidak akan panggil orang begitu berdoa untuk apa-apa kebaikan dirinya dan ahli keluarganya. Baik, jadi baik untuk ketika baru masuk rumah ataupun dah lama duduk rumah, kemudian dirasakan macam ada gangguan makhluk gaib, okey, jangan duk panggil ustaz-ustaz tu. Tak payah. Sebab kalau ustaz tu mari, jin tu lari, kena fikir jin tu lari sebab ustaz tu buat benda yang betul, atau jin tu lari untuk memberi kefahaman palsu bahawa apa yang dia buat itu kononnya betul, padahal salah. Okey? Jadi apa yang nak buat, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena fikir macam fikiran jin tu lah. Kita nak elakkan jin, syaitan itu daripada berterusan mengganggu rumah kita. Apakah yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang diajar oleh Rasulullah simple sangat, mudah sangat. Ustaz tu tak akan ajar. Tak dapatlah fulus kalau dia ajar benda tu. Hadisnya ada dalam Sahih Muslim. Okey. Pertama, hadis boleh rujuk aplikasi hadis yang biasa saya guna, Sahih Muslim nombor 3762. Jika penomboran syarah Sahih Muslim oleh Imam An-Nawawi, hadis nombor 2018 ya. Hadis yang agak panjang, saya baca terjemahannya saja. Bahawa daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sesungguhnya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang itu menyebut nama Allah ketika hendak masuk rumahnya dan ketika hendak makan, maka syaitan berkata kepada geng dia, kalian, geng syaitan, tak dapat menginap, tak dapat tempat bermalam dan tak dapat makanan. Sebaliknya, jika seseorang tidak menyebut nama Allah ketika masuk rumahnya, maka syaitan berkata, kalian, dia kata kepada geng dia, kalian akan dapat masuk, akan dapat tempat bermalam. Jika seseorang tidak menyebut nama Allah ketika hendak makan, maka syaitan berkata kepada geng dia, kalian dapat bermalam dan dapat makan pada malam ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mudah saja. Setiap kali masuk rumah, baca bismillah. Setiap kali buka pintu masuk rumah, baca bismillah. Masyarakat kita ada yang tahu, tapi dia buat cara lain. Dia gantung bismillah ke atas pintu. Jin dengan syaitan pun tengok, dia orang ni ingat aku ni bodoh ke dia orang yang bodoh. Nabi ajar dia yang baca bismillah, bukan kau gantung bismillah ke atas tu. Kau gantung bismillah, cicak berak, serangga mari hinggap apa semua tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, caranya supaya syaitan tak dapat ikut sama masuk rumah kita, tak dapat bermalam rumah kita, tak dapat menikmati makanan kita, ialah baca bismillah apabila buka pintu. Tak kisah malam, tak kisah pagi, tak kisah tengah hari, baca bismillah apabila buka pintu, baca bismillah apabila hendak makan. Okey, dan ini lakukan berterusan. Bukan buka pintu pada hari pertama dapat kunci rumah je. Okey, berterusan. Baik. Hadis kedua pula, Sahih Muslim juga. Hadis nombor 3756. Jika penomboran syarah Sahih Muslim, hadis nombor 2012, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang panjang. Saya baca ringkasan saja, pertengahannya. Kuncilah pintu atau tutuplah pintu, kuncilah pintu dan sebutlah nama Allah, kerana syaitan tidak dapat membuka pintu yang dikunci dengan nama Allah. Tutuplah semua bekas makanan kamu dengan menyebut nama Allah, sekalipun dengan membentang sesuatu di atasnya. Macam ambil sudu, ambil sudip ke senduk yang panjang letak. Kita nak tutup makanan kan. Makanan katakan dah hidang makanan ke, dah makan ke, sebelum makan ke, lepas tu nak tutup. Tempat tutup tak cukup. Letak sudu, letak sudip, letak sesuatu pun boleh, tapi bila letak tu baca bismillah. Alright? Tutup semua bekas makanan kamu dengan menyebut nama Allah, sekalipun dengan membentang sesuatu di atasnya. Letak satu sudip ke, senduk saja ke. Inilah tuan-tuan dan puan-puan, bila kita buat perkara-perkara macam ni, inilah yang sebenarnya akan memelihara rumah kita daripada dimasuki oleh syaitan, daripada dimasuki oleh jin. Sekali lagi saya ulangi ya. Kalau kita panggil ustaz halau, okey, dan katakanlah dia berjaya menghalau, dia halau petang tu je lah, dia mari malam tu je lah, esok lusa syaitan tu mari balik kan. Takkan nak panggil hari-hari, takkan nak panggil tiap-tiap minggu, habislah kena bayar. Yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudah saja. Setiap kali kita masuk rumah, baca bismillah.
Katakan dah masuk rumah, lepas tu tutup pintu kan? Tutup pintu sambil selak, baca bismillah. Syaitan tak dapat masuk, dan kalau kita dah kunci, syaitan pun tidak dapat hendak membuka pintu tersebut. Cara ini kita dapat elak syaitan daripada masuk. Okey, ada pula cara yang kedua. Alright, cara yang kedua, hadis sahih Muslim juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai perkuburan ataupun tanah kuburan. Bacalah surah Al-Baqarah, kerana sesungguhnya syaitan lari daripada rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Syaitan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Hadis sahih Muslim. Daripada hadis ini ada dua pengajaran. Pertama, lazimkan baca Al-Quran dalam rumah, khasnya surah Al-Baqarah. Okey, paling-paling kurang tuan rumah, suaminya ke, isterinya ke, anak-anak mungkin duk main ke apa hal masing-masing kan. Paling-paling kurang tuan rumah, suami atau isteri baca Al-Quran, khususnya surah Al-Baqarah. Sebab sebagaimana janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, syaitan lari daripada rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Itu pertama. Pengajaran kedua, perhatikan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam membandingkan antara kawasan perkuburan dengan rumah. Baginda bersabda, sekali lagi dengar ya, jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai tempat perkuburan ataupun kawasan perkuburan. Bacalah surah Al-Baqarah, kerana syaitan lari daripada rumah. Syaitan lari daripada rumah atau dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Kalau kita kaji hadis ini, kita akan faham yang Nabi cuba isyaratkan ialah kawasan kubur bukanlah kawasan untuk dibaca ayat-ayat suci Al-Quran. Bukanlah kawasan untuk dibaca Al-Quran. Sehingga jika ada rumah itu, tak ada orang baca Quran langsung dalam rumah tersebut, Nabi SAW mengumpamakannya sebagai tanah perkuburan, kawasan perkuburan. Kenapa? Sebab kawasan perkuburan ialah kawasan yang tidak dituntut, tidak dianjurkan, bukanlah tempat untuk dibacakan Al-Quran. Jadi, bila dalam rumah tu kita tak baca Quran langsung, ia macam tanah kubur. Menunjukkan apa? Tanah kuburan tu memang bukan tempat untuk dibacakan Al-Quran. Tentang membaca Al-Quran di kawasan perkuburan memang ada banyak khilaf. Okey? Pandangan ada yang kata boleh baca, ada yang pandangan kata tidak dibaca. Okey? Antara dalil pihak yang berkata tidak dibacakan Al-Quran di kubur, baik ke selepas orang yang baru meninggal dunia ke, bila kita pergi ziarah ke apa, antaranya ialah hadis yang saya bacakan ini, di mana Nabi SAW mengumpamakan rumah yang tidak dibaca Al-Quran sebagai kawasan perkuburan, menunjukkan kawasan perkuburan was never meant to be a place for you to recite the Quran. The Quran is for the living, it is not for the dead. If you want to transfer pahala to the dead, you can do it wherever you are. You don't have to be sitting by the side of the grave. Okey? Okey, sekali lagi saya ulangi. Al-Quran Allah turunkan sebagai panduan hidup, panduan kepada orang yang hidup, bukan kepada orang yang telah meninggal dunia. Kalau kita berpegang kepada pandangan yang boleh menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran kepada orang yang telah meninggal dunia, kita boleh melakukannya di mana jua, tak perlu pergi duduk di sebelah kuburnya. Maknanya di rumah boleh, dalam flight 30-40 ribu kaki di atas sana pun boleh, anda pergi bercuti ke tempat lain pun boleh, tak perlu duduk di sisi kubur, kerana kawasan perkuburan bukanlah tempat yang dimaksudkan untuk membaca Al-Quran. Okay? Jadi dua pengajaran daripada hadis tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, yang ini yang saya nak sampaikan tentang pindah rumah baru ya. Sedikit ulang kaji. Pertama, nak buat majlis ke tidak, terpulang. Kalau nak buat majlis, sebab tujuan buat majlis itu ialah untuk kita berkenalan dengan jiran-jiran dan dengan ahli qaryah. Kita boleh berkenalan dengan cara buat majlis. Kalau tak nak buat majlis, tak apa, kita boleh berkenalan dengan sendiri, pergi jumpa, memperkenalkan diri. Kalau nak buat majlis, silakan majlis makan sahaja. Tak perlu nak tokok tambah dengan tahlilnya, doanya, bacaan apa-apa semua tu, tak perlu ya. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana nak menghalau makhluk gaib yang mungkin telah menghuni rumah tersebut. Baik. Okey. Sama ada anda baru masuk rumah baharu atau anda telah sekian lama duduk di rumah tersebut. Cara menghalau, cara menghindari syaitan daripada masuk ialah apabila anda masuk rumah, setiap kali anda masuk rumah, tak kisah anda masuk pintu depan, pintu belakang, anda lompat melalui ni balkoni tepi rumah ni, lompat masuk ke tingkap ke macam mana ke, bila buka tu
baca bismillah. Kemudian bila tutup pintu, baca bismillah. Nabi SAW berpesan, bila kita masuk rumah baca bismillah, syaitan sendiri berkata pada geng dia, oh, kalian tak ada tempat untuk bermalam pada malam ini. Kemudian tutup pintu, sambil duk selak pintu, sambil duk selak pintu, sambil duk pusing kunci tu, baca bismillah. Kerana Nabi SAW berpesan, syaitan tidak dapat membuka pintu yang dikunci dengan nama Allah. Kemudiannya, lazimkan diri membaca Al-Quran dalam rumah, khasnya surah Al-Baqarah. Kerana syaitan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Okey, baca Al-Quran, khasnya surah Al-Baqarah. Satu perkara lain yang saya nak tambah pada kesempatan ini, lazimkan diri anda juga berzikir. Sebab sekali lagi, syaitan ni, dia akan tengok tau. Okay, macam ada banyak rumah kan, dia akan pilih lah rumah mana dia nak pergi kacau. Kalau dia tengok penghuni rumah tu, khasnya ayahnya, suaminya, isterinya, di kalangan orang yang rajin membaca Al-Quran, rajin berzikir, agak-agaknya dia masuk ke? Ke dia pergi cari rumah lain? Kan? Jangan fikir syaitan ni bodoh. Okey, jadi dia sendiri akan tengok, alamak, tuan rumah ni rajin berzikir, rajin baca Quran, dia pun tak jadi nak masuk. Tuan rumah ni orang yang ikut sunnah Nabi. Nabi pesan nak masuk rumah baca bismillah, dia baca. Bila tutup pintu baca bismillah, dia ikut. Jadi dia tengok, oh, yang ini ni orang yang seorang hamba yang hampir dengan Allah, seorang hamba yang mengikuti sunnah Rasulullah. Maka dia pun, aku pergi kacau rumah lain lah. Jadi bila sebut tentang zikir, zikir ni saya lagi terbagi kepada dua. Zikir yang mutlak, zikir yang muqayyad. Zikir yang mutlak bererti zikir yang boleh kita baca pada bila-bila masa, pada bila-bila suasana. Seperti sebagai contoh, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Bila-bila masa pun boleh. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bila-bila masa pun boleh. Ini disebut sebagai zikir mutlak. Asalkan bukan dalam tanda sudahlah. Okey. Kemudian ada zikir muqayyad, zikir yang terikat dengan sesuatu perbuatan, sesuatu masa ataupun sesuatu tempat. Maka kita baca zikir itu apabila bertepatan dengan masa, tempat ataupun lokasi itu. Sebagai contoh, zikir muqayyad. Bangun tidur saja ada zikir. Kemudian lepas bangun tidur katakan nak minum air. Nak minum air saja ada zikir. Pegang cawan nak minum air tangan kanan, itu juga zikir. Nanti cuba fikir kenapa saya kata kalau ikut sunnah Nabi itu ialah zikir. Okay, sebab Nabi pesan minum tangan kanan. Kita pun minum tangan kanan, itu ialah zikir. Kemudian kita nak masuk tandas, kita baca doa sebelum masuk tandas, itu ialah zikir. Kemudian pertama kita buat ialah basuh tangan katakan, ataupun kita mandi bahagian kanan dulu baru kiri dulu. Perkara-perkara ini semuanya, okey, semuanya yang disebut sebagai zikir muqayyad. Dan inilah yang syaitan perhatikan, oh, yang ini susah aku nak kacau, sebab dia adalah hamba yang sangat hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan puan, zikir ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Yang ini saya ada jelaskan lebih terperinci dalam buku saya Sunnah Nabi dalam menangani gangguan makhluk gaib. Sila rujuk di sana ya. Jadi tuan-tuan dan puan, yang penting bukannya menghalau syaitan. Yang penting bukannya menghindari syaitan pada satu petang saja, pada satu malam saja, tetapi menghalau dan menghindari syaitan sepanjang masa, berterusan hari-hari ya di rumah kita ini. Baik, moga-moga membantu. Buku-buku yang saya sebut itu, 7 tipu daya syaitan ke atas umat Islam, Sunnah Nabi dalam menangani gangguan makhluk gaib, link e-book boleh baca secara percuma. Muat turun secara percuma, saya bagi di bahagian description di bawah. Baik, sehingga sini sahaja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.